الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrik, serukanlah makhluk-makhluk yang kamu dakwakan sebagai Tuhan selain dari Allah. Mereka tidak memiliki kuasa seberat debu pun di langit dan di bumi. Dan mereka tiada sebarang bahagian perkongsian dengan Allah dalam mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Dan Allah pula tidak mendapat sebarang pertolongan dari mereka. Dan tidaklah berfaedah syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah. Maka orang-orang yang hendak memohon syafaat terpaksa menunggu izin itu dengan penuh merasa takut dan bimbang. Sehingga apabila dihapuskan Allah perasaan takut dari hati mereka dengan pemberian izin itu, bersukurialah mereka dengan bertanya-tanyaan sesama sendiri. Apakah yang telah dititahkan oleh Tuhan kamu? Sebahagian di antara mereka menjawab, Tuhan telah menitahkan kebenaran. Dan dialah jua yang maha tinggi keadaannya lagi maha besar kekuasaannya. Bertanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Terangkanlah jawapannya, ialah Allah. Dan sesungguhnya tiap-tiap satu golongan, sama ada golongan kami ahli tauhid atau golongan kamu ahli syirik, tidak sunyi daripada salah satu dari dua keadaan. Keadaannya tetapnya di atas hidayah petunjuk atau tenggelamnya dalam kesesatan yang jelas nyata. Oleh itu katakanlah wahai Muhammad, kamu tidak akan bertanggungjawab tentang kesalahan yang kami lakukan. Dan kami pula tidak bertanggungjawab tentang apa yang kamu kerjakan. Katakanlah lagi, Tuhan kita akan menghimpunkan kita semua pada hari kiamat. Kemudian ia akan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara kita dengan penyelesaian yang benar. Dan dialah juru hakim yang seadil-adilnya, lagi yang maha mengetahui segala-galanya. Katakanlah lagi,
tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutunya. Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu. Bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan tiadalah kami mengutuskanmu, wahai Muhammad, melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu. Dan mereka yang ingkar bertanya, bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar. Jawablah wahai Muhammad, untuk kamu disediakan satu hari yang kamu tidak dapat melambatkannya sesaat pun. Dan tidak pula kamu dapat menyegerakannya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Saba. Surah yang ke-34 pada juzuk yang ke-22. Bermula ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-30. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan kebatilan pada penyembah berhala dan ketiadaan dalil sebab untuk mereka menyembah berhala tersebut, serta penjelasan Allah Ta'ala bahawa tidak akan diberi syafaat kepada sesiapa yang kafir yang menyembah berhala, dan tidak juga berhala yang mereka sembah itu akan dapat membantu mereka. Dan dalam ayat yang kita bacakan ini Allah menjelaskan bahawa orang-orang kafir sebenarnya mengaku bahawa pemberi rezeki itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu orang-orang kafir bahawa kelak mereka akan diadili oleh Tuhan yang Maha Adil pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yakni pada hari kiamat, yang bila sampai waktu dan masanya maka tidak akan dilambatkan ataupun tidak akan disegerakan, melainkan dilaksanakan perintah yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalau sebelum ini kita telah menerangkan keadaan hamba-hamba Allah yang bersyukur, itu Daud AS dan Sulaiman. Dan kita juga telah menjelaskan semalam keadaan orang kafir yang merujuk kepada sebuah negara namanya Sabah. Disebabkan mereka ini mendustakan rasul-rasul yang diutuskan, melawan perintah Allah Ta'ala, bahkan kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, maka Allah Ta'ala membawakan kepada kita ayat-ayat untuk menjelaskan, menerangkan tentang kebatilan pada penyembah berhala. Supaya musyrik Mekah khususnya dan orang kafir secara umumnya melihat apa yang Allah Ta'ala jelaskan. Bila seorang itu beriman, maka mereka akan diberi nikmat seperti Daud dan Sulaiman. Kalau seorang itu kafir, maka kesudahannya seperti negara Sabah. Di sebalik kekayaannya tidak dapat membantunya untuk menghalang daripada datangnya bala Allah. Di sebalik kekayaan, kemewahan, kesihatan tubuh badan, tanpa ada sebarang penyakit. Sebagaimana kita ceritakan tentang betapa suasana negara yang bersih, yang menjadikan penduduknya tidak sakit. Namun ia bukan bermaksud mereka tidak akan mati. Maka manusia akan mati. Dan datang bala Allah Ta'ala kepada mereka. Maka Allah Ta'ala menceritakan pada ayat yang kita bacakan pada malam ini bahawa yang kafir, yang menyembah selain Allah, tidak ada alasan sama sekali. Tidak ada hujah syar'inya, tidak juga hujah aklinya, tidak juga hukum akal mereka sendiri. Kata Allah, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, yakni para musyrikin Mekah, sila berdoa kepada berhala-berhala yang kamu dakwa sebagai Tuhan, yang kamu sembah selain Allah. Apakah berhala ini akan menghilangkan kesusahan kamu, kesukaran kamu? Ini berlaku ketika mana negara Mekah dilanda dengan kemarau. Negara Mekah dilanda dengan kebuluran.
Maka Allah suruh Nabi SAW beritahu kepada Mekah. Dah kalau benar berhala yang kamu sembah, sila minta supaya dia angkat musibah-musibah tersebut. Supaya dia angkat kesusahan-kesusahan tersebut. Maka Allah sendiri menjawab, kenapa kamu tidak akan mampu untuk memohon dengan berhala-berhala kamu? Kata Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Kerana berhala ini tidak memiliki sesuatu pun. Tanda seorang itu berkuasa. Dia memiliki sesuatu. Kalau kita lihat kenapa orang miskin nampak lemah, sebab dia tak memiliki sesuatu. Seorang bila memiliki sesuatu, lagi banyak dimiliki, dia lagi kuat. Tanah dia milik, rumah dia milik, duit dia milik, kuasa dia milik, maka dia jadi kuat. Makin banyak pemilikannya, makin dia kuat. Kenapa kita nampak bilioner kuat? Sebab dia memiliki banyak benda. Kenapa kita nampak pemerintah kuat? Sebab dia memiliki banyak benda. Dia memiliki polisnya, tenteranya, maka dia kuat. Lalu berhala yang kamu dakwa sebagai Tuhan, apakah dia memiliki sesuatu? Kata Allah, dia tidak memiliki walau sebesar zarrah. Apa pun yang ada di langit ini ataupun yang ada di bumi. Bagaimana dia layak jadi Tuhan sedangkan dia tidak memiliki sesuatu. Dia tidak menentukan sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina tad'una min dunillah ya la yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak memiliki walaupun sebesar biji sawi. Dia ada apa? Tak ada apa. Tuan-tuan, kita nak tak ikut dengan orang tak ada apa-apa? Perkataan tak ada. Telinga pun tak ada. Dia tak dengar. Dia tak boleh cakap. Dia tak boleh tengok. Dia tak ada apa-apa. Tuan-tuan nak jadikan dia pemimpin. Apatah lagi Tuhan. Kalau ada pemimpin kita pekak. Tuan-tuan nak ikut pemimpin pekak. Macam mana nak dengar aduan rakyat? Ada pemimpin ni buta. Nak ikut macam mana dia buta? Sebab itu dalam persyaratan untuk melantik pemimpin. Pemimpin ini mestilah salimul hawas. Selamat panca inderanya. Dalam Islam nak lantik pemimpin, pemimpin ini mesti selamat panca inderanya. Kalau pemimpin tidak selamat panca inderanya, bagaimana dia nak menolong dan membantu rakyat dia? Sedangkan di sini dia bantu. Dia mesti telinga dengar, mata dapat tengok. Dia mesti boleh bercakap. Tiba-tiba berhala ini, bukan kata Tuhan. Nak suruh jadi pemimpin pun tak layak. Sebab dia tak ada apa-apa. Perkataan pun tak ada. Telinga pun tak dengar. Maka apa dia ada? Maka Allah menyebut logik paling tinggi dalam akal kamu. Pertama kata Allah, dah kamu susah, mintalah dengan berhala kamu. Bagaimana mungkin berhala kamu memustajabkan doa kamu? Dia sendiri tak miliki apa-apa. Orang yang boleh tolong orang, ni orang ada sesuatu. Tuan-tuan datang jumpa saya minta tolong. Ustaz minta tolong. Kerana saya ada sesuatu. Saya boleh tolong. Tapi kalau saya tak ada apa-apa, saya nak tolong apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada apa-apa, dia nak beri apa? Ni berhala tak ada apa-apa, nak beri apa? Dia nak beri arhang pun tak boleh. Sebab dia tak ada suara. Dia nak dengar ucapan kamu pun tak dengar. Apa yang dia boleh buat? Di tangannya kosong, tak miliki apa-apa. Kemudian Allah jawab lagi. Kata Allah Ta'ala, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan mereka berhala-berhala kamu sembah, tak ada sikit pun saham dalam kuasa Allah. Maksudnya, Allah tak pernah pun lantik dia sebagai sekutu Allah. Partner ke? Share ke? Tak ada. Yang kamu kata kami sembah berhala ini, kerana dia lah orang tengah kami dengan Tuhan. Mereka berkata, ma na'buduha illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah berhala, melainkan berhala ni pertengahan antara kami dengan Tuhan. Sejak bila Allah lantik dia orang pertengahan? Allah berfirman, Allahus Samad. Dan Allah tempat bergantung harap tanpa perantaraan. Tentu ada masalah pun doa terus pada Allah. Tidak boleh perantara manusia. Apatah lagi berhala yang tak punya. Maka kata Allah, berhala ini tidak pernah ada apa pun share dengan kuasa Allah. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan Tuhan pun tak pernah minta tolong berhala ni. Tak ada kena mengena berhala ni dengan Tuhan. Tak ada. Bukan mereka telah membodohkan diri mereka dengan ungkapan Tuhan. Tuan-tuan bukalah dictionary, bukalah kawamis, ma'ajim, mu'jam, apa itu Tuhan? Perkataan Tuhan tu apa?
Cukup seorang berkata Tuhan itu yang berkuasa. Maka apakah sifat ini ada pada berhala? Yang berkuasa. Sedangkan dia dibina, dicipta, dipindah randah, diatur kedudukannya di mana, yang dikecilkan kecil, yang dibesarkan dibesarkan. Maka dia tak ada apa-apa. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana kebatilan Tuhan ini. Kemudian Allah sebut lagi. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Nanti hari kiamat kelak, dia pun tak akan diberi izin untuk memberi syafaat. Melainkan orang yang Allah izinkan. Dalam hadis, dia ceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana memutuskan hukuman kepada setiap hamba-hambanya. Lepas dah putus, yang masuk syurga, yang masuk neraka, maka Allah buka satu pintu namanya syafaat. Selepas dia adili semua, seluruh anak Adam, dia adili semua. Maka yang salah tahu salah. Yang buat baik tahu dia buat baik. Ketika ini mereka sedang menunggu syafaat. Maka Nabi SAW bersabda, fa'asjudu lillahi ta'ala, lalu aku sujud kepada Allah. Maka Allah Ta'ala mengajar kepada aku doa, diilhamkan padaku doa, apa yang mampu ku doakan, dan puji-pujian kepada Allah yang tidak pernah aku mengungkapkannya di dunia. Allah beri satu doa khusus kepada Nabi SAW. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wa qul tusma' wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Katakanlah, hari ini kamu akan didengarkan. Minta, hari ini engkau akan diperkenankan. Beri syafaat, hari ini engkau akan diberi syafaat. Diterima syafaatmu. Maka ini menunjukkan bahawa pemberi syafaat terbesar pada hari kiamat kelak ialah Nabi SAW. Dan diikuti oleh Nabi-Nabi SAW. Dan diikuti oleh malaikat-malaikat SAW. Kemudian diikuti oleh orang beriman dan begitu seterusnya. Manakala orang-orang kafir yang berharap supaya mereka akan mendapat syafaat, maka Allah Ta'ala berfirman dalam hak mereka dengan menyatakan wala tanfa'u syafa'atu indahu, tidak boleh beri syafaat sesiapa pun di sisinya melainkan siapa yang diizinkan oleh Allah. Siapa yang diizinkan oleh Allah? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran golongan yang diizinkan. Yang tidak diizinkan ialah semua orang kafir. Tidak diizinkan memberi syafaat dan menerima syafaat. Apatah lagi berhala-berhala yang disembah. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha' wa yarda. Betapa ramai malaikat yang tinggal di langit yang tidak mungkin berguna syafaat mereka melainkan selepas Allah izinkan. Hatta malaikat-malaikat yang tak pernah buat dosa, bahkan tak pernah berada di bumi yang penuh dengan dosa dan nista ini, pun tidak diizinkan beri syafaat melainkan bila Allah kehendaki dan bila mana Allah Ta'ala redai. Dan ayat yang lain, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah tidak izinkan hari itu memberi syafaat melainkan yang Allah redha, yakni orang-orang yang beriman. Kerana Allah tak redha pada kekufuran. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak pernah redha kekufuran pada hamba-Nya. Bila mana Allah tak redha, maka semua orang yang Allah tidak redha tidak mungkin boleh memberi syafaat. Tidak mungkin. Mustahil mereka. Yang boleh memberi syafaat di kalangan hamba-Nya yang Allah redha dan Allah kehendaki. Mereka terdiri daripada, pertama-tama yang kita sebut ialah para anbiya keseluruhannya, para nabi. Dan khususnya Nabi SAW. Dan diikuti oleh malaikat-malaikat dan diikuti oleh orang-orang yang beriman. Dan ayat yang lain dalam ayat seterusnya Allah berfirman, hatta iza fuzzi'a an qulubihim, dan sehingga bila mana dihilangkan ketakutan dalam hati mereka. Qalu madza qala rabbukum,
mereka berkata, apa yang dikatakan oleh Tuhan kamu. Maksud ayat ini, ketika mana semua sedang menunggu syafaat. Ini dah berdebar belaka ni. Sesudah Allah Ta'ala putuskan kedudukan seseorang, maka sebahagian manusia masih mengharap yang akan masuk neraka, yang didapati banyak kejahatan dan dosa. Berharap semoga ada syafaat yang meringankan azab, yang menghapuskan dosa, yang memasukkan mereka dalam syurga. Dan sebagian hamba Allah pula yang berharap bahawa kekufuran mereka dimaafkan. Dan pada hari itu Allah berfirman. Disebut bahawa ketika mana Allah berfirman, maka seluruh hati makhluk Allah gentar dan menjadi takut. Mendengar suara Allah, tidak pernah manusia rasa setakut itu. Dengar suara. Kenapa? Kerana kekuasaan dan kehebatan suara Allah. Sehingga semua mereka kita katakan menetap rasa takut untuk satu tempoh. Sehingga Allah hilangkan rasa takut tadi. Ini yang disebut oleh Allah. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim. Sehingga bila dihilangkan rasa takut dalam hati mereka, mereka bertanya sesama mereka, madza qala rabbukum? Apa Tuhan kamu cakap tadi? Dek gerungnya tadi, yang mereka ingat cuma nak patuh pada perintah Allah. Lalu pada manusia dan malaikat, masing-masing berdiri dalam keadaan takut kepada Allah. Malaikat takut kerana haibah. Manakala manusia takut kerana bimbang kemurkaan Allah. Masing-masing dengan takutnya tersendiri. Sehinggalah diberikan Allah menyebut sesuatu perintah, iaitu syafaat. Siapa yang boleh memberi syafaat? Lalu kata malaikat, qala rabbuna al-qaul haq wa huwa al-idhnu bisyafaati liman irtada. Sesungguhnya tadi yang Allah firmankan ialah pemberi syafaat. Siapa yang boleh menerima syafaat? Dek gerung mereka macam tak terfikir ketika itu. Lalu mereka saling bertanya antara satu sama lain, Allah cakap apa tadi? Allah beritahu apa? Lalu kata sebahagian mereka, Allah menyebut tentang syafaat. Yakni orang-orang yang diterima dan diberi syafaat, yang tidak mungkin diberikan kepada orang-orang kafir, ataupun orang yang menyekutukan Allah, atau berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah, yang mengangkat, yang mempertuhankan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pada hari di mana Allah Taala berkata-kata dengan manusia, sehingga manusia bertanya, siapakah yang dibenarkan memberi syafaat? Lalu mereka berkata, syafaat itu diizinkan kepada orang beriman saja, lalil kafirin, tidak kepada orang kafir. Maka berputus asalah orang kafir. Di mana orang kafir, mereka berputus asa dalam dua keadaan. Putus asa yang melampau. Yang pertama, ketika mana mereka mendengar berita siapa yang dapat syafaat, maka mereka dapati mereka bukan dalam golongan itu. Maka putus asa lama. Yang kedua, ketika mana mereka berada dalam neraka dan dikeluarkan satu persatu orang yang ada iman. Asalnya mereka mempersendakan, kamu beriman pun masuk neraka juga, kata orang kafir. Tiba-tiba Allah berfirman, sebab sebahagian mereka mendapat syafaat sesudah masuk neraka. Syafaat ini, dia ada beberapa peringkat syafaat. Syafaat yang besar namanya syafaatul uzma. Syafaat paling agung yang khusus pada Nabi SAW. Syafaat itu khusus untuk mempercepatkan hisab. Ini yang Allah beri pada Nabi SAW. Yang kedua, ialah syafaat memasukkan seorang dalam syurga tanpa hisab. Boleh masuk syurga terus. Dia beri syafaat. Yang ketiga ialah memasukkan seorang dalam syurga yang sepatutnya masuk neraka. Ini patut masuk neraka, tapi dia beri syafaat, maka dia pun masuk syurga. Dan yang keempat, syafaat kepada orang yang sudah masuk syurga untuk diangkat lagi syurga. Dia dah berada pada satu tingkat syurga, nak angkat tinggi lagi, disyafaatkan lagi. Yang kelima, syafaat yang diberikan kepada orang yang kebaikan dan kejahatannya sama, yang disebut sebagai sahibul a'raf, orang yang duduk di tengah-tengah. Dia tak masuk neraka kerana dia ada kebaikan, dia juga tak masuk syurga kerana kejahatannya sama. Baik dan buruknya sama, dia menunggu satu murajjah,
Murajih yakni pemberat dia. Dan 50-50. Maka dia menunggu apa? Syafaat. Maka dengan syafaat tadi dia masuk syurga. Diberatkan. Dan sebenarnya syafaat bila seorang tadi sudah pun masuk neraka. Dah masuk lah. Dah dibakar untuk satu tempoh. Diazab untuk satu tempoh. Lalu dia diizinkan oleh Allah beri syafaat. Supaya dia keluar dari neraka. Sebahagian kepada para Nabi. Sebahagian kepada orang beriman. Sehingga habis orang beriman beri syafaat. Siapa yang mereka kenal mereka beri syafaat. Tapi masih ada orang yang ada iman dalam neraka. Sedangkan syafaat dah habis. Maka ketika itu Allah Ta'ala menzahirkan rahmatnya. Maka Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal iman. Keluarkan siapa sahaja yang masih ada walau sebiji zarrah iman. Ini kita tak panggil syafaat, ini kita panggil rahmat. Syafaat khas pada makhluk. Makhluk. Allah kita tak panggil beri syafaat. Allah memberi rahmat. Kerana syafaat maksudnya dia tolong recommendation pada seorang yang lebih tinggi pada dia. Saya tolong beri syafaat ni. Saya kenal orang ni. Saya tolonglah mudah carakan urusannya. Tapi ada orang atas pada saya. Maka syafaat kepada makhluk Allah. Adapun Allah Ta'ala kita panggil beri rahmat. Bukan Allah beri syafaat. Allah tak beri syafaat, Allah beri rahmat. Maka last sekali ketika mana Allah Ta'ala berfirman, apakah ada masih nak beri syafaat? Dah tak ada. Semua dah bawa dia punya kota syafaat. Kerana kata Nabi SAW, sebahagian umatku syafaatnya seperti satu kabilah, satu kampung. Ada di kalangan mereka syafaatnya sekian jumlah manusia. Dan ada yang boleh beri syafaat seorang je. Iman dia rendah sikit, dia boleh beri syafaat seorang. Ada yang boleh beri syafaat sampai satu kampung. Di kalangan umatku. Ini bukan Nabi, kalangan umat. Yang Nabi-Nabi memang semua dapat beri syafaat banyak. Kalangan orang beriman, ada yang boleh beri satu kampung. Boleh beri satu daerah syafaat. Sebagaimana kita lihat dari sudut orang ni dalam kehidupannya di dunia, dari sudut manfaat. Ada orang kita jumpa manfaatnya untuk seorang dua tumpang. Ada orang satu negeri tumpang manfaatnya. Baik ilmunya, baik keadilannya, baik akhlaknya. Maka demikian hari akhirat kelak. Maka ini jenis-jenis syafaat. Syafaat yang last sekali ialah mengeluarkan seorang dari neraka dan masukkan dia dalam syurga. Diceritakan dalam satu asar, bila orang beriman bersama mereka, sama-sama mereka dalam syurga, lalu mereka berkata, wahai Tuhanku, kenapa kami tidak jumpa orang-orang yang dahulu solat bersama kami? Yang dahulu berpuasa bersama kami? Tak ada orang ni. Walau dia dulu sama kami, masjid, surau, puasa. Lalu kata Allah Ta'ala, cari dia, cari. Cari. Maka orang beriman ni pun cari. Dan kita tahu di hari akhirat kelak, orang beriman boleh masuk dalam api neraka tanpa menjejaskan dia. Seumpama anggota bomba dimasuk dalam kebakaran tanpa menjejaskan dia. Sebab dia diberikan keahlian dia. Bomba kan, dia boleh masuk api terbakar tu. Dia ada baju dia lah. Dengan baju tadi dia boleh masuk. Dia boleh selamatkan orang dalam tu. Kita yang tak pakai baju ni tak boleh masuk. Maka nanti orang-orang beriman, Allah izinkan mereka masuk neraka, masuk ke dalam neraka tanpa disentuh oleh api neraka. Tanpa memudaratkan mereka. Sebagaimana Ibrahim tidak dimudaratkan oleh api dunia. Untuk mereka keluarkan sahabat-sahabat mereka. Bila Allah Ta'ala nak izinkan beri syafaat, Allah jadikan mereka mengenali muka. Dan bila Allah tidak izinkan ahli neraka, ahli syurga ini, waktu masuk ke neraka mencari temannya, dia tak nampak muka orang yang dikendaki. Muka dah berubah. Kita kan, di dunia ni kita panggil pengecaman mayat. Ataupun kawat untuk mengecam, kawat untuk cam. Kalau muka dah rosak habis, kita nak kenal macam mana? Kita kenal kan sebab muka. Average orang boleh kenal orang melalui muka. Secara umum. Adalah orang kenal melalui tahi lalat, mungkin kenal melalui jari kelingking, mungkin kenal melalui cincin, melalui pakaian. Tapi paling kuat ialah cam muka. Paling kuat sekali. Ya, ada orang kenal, memang ada orang yang mati sampai peringkat dah mayat, dah hancur. Tapi pakaian dia tu kenal. Macam kita dengar kejadian yang nak balik Terengganu dari Johor pergi kerja. Tiba katanya terbabas masuk sungai. Berbulan baru jumpa. Dengan pakaian seragam saja. Tapi mayat dah habis dah. Cam macam mana? Baju tu. Pelik kereta tu. Maka dalam neraka kelak orang tak cam dengan baju. Ataupun cam kenderaan tak ada. Wajah.
Kerana orang beriman yang dia biasa sujud kepada Allah, maka dia cepat dikenali. Hatta bila mana ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana kamu cam umatmu? Rasulullah SAW dikenal semua umat dia. Tapi macam mana dia cam? Kalau umat zaman Rasulullah, kita tahulah sebab mereka hidup zaman Nabi SAW. Macam mana dia cam? Dia cam melalui anggota wuduk. Wuduk yang kita ambil, dia cam. Sujud kita pada Allah, Rasulullah cam. Sebab itu Rasulullah suruh kita menyempurnakan basuhan wuduk. Kerana dengannya Rasulullah mengecam kita. Sebab itu si mati bila mati, sunat kita wudukkan dia. Untuk apa? Untuk dicam, dikenali di umat Nabi SAW. Walau mungkin dia tak pernah ambil wuduk kat dunia dulu, dia diwudukkan juga. Untuk apa? Untuk menjadi sebab dia dikenali oleh Rasulullah sebagai umat. Maka di sinilah berlakunya apa yang disebut sebagai syafaat. Jadi orang beriman masuk neraka, masuk dalam. Tengok mereka keluarkan orang yang kita kenal. Mereka kenal. Dan bila mereka tak kenal, mereka keluar. Lalu ditanya, macam mana jumpa? Tak jumpa ya Allah, tak jumpa. Kerana tak jumpa melalui cara mereka kenal. Kerana itu keterbatasan syafaat. Sebab itu bila kita dengar asar dan hadis yang banyak tentang syafaat, menjadikan kita, tuan-tuan bukanlah kita, Ustaz, saya mengharap syafaat. Kita katakan bahawa jangan letak mengharap syafaat itu keutamaan. Tapi letaklah kesungguhan beramal. Sebab kita tak tahu apakah kita di kalangan yang mendapat syafaat. Kita tak tahu. Maka sebab itu dalam waktu yang kita diberi umur, usia, bersungguh-sungguh untuk buat taat. Kerana manusia diangkat dengan darjat ketakwaan dan amalan dia. Sama juga orang yang mengharapkan syafaat melalui bacaan Quran, melalui doa. Ada sebagian syafaat itu syafaat kita dalam kubur. Bagaimana syafaat itu terjadi dengan doa. Dengan doa pengampunan orang masih hidup. Dengan ibadat-ibadat orang masih hidup yang dihadiahkan pada kita. Ya, ia memang memberi bekah dan kesan. Tapi apakah kita pasti benda itu sampai pada kita? Atau dengan kata lain, orang yang kita sayang tu ingat untuk berdoa pada kita. Maka kenapa kita tak buat sendiri? Ustaz, saya ada dah orang tahlil saya. Kita orang dah ada grup Yasin, grup surah ni, grup ni memang dia punya rutin dia. Kalau kita mati dia akan buatlah tahlilnya sekian-sekian lama. Tuan-tuan jangan mengharap. Jangan mengharap selagi mana kita ada usia dan umur kekuatan, kita sendiri buat amal. Benda tu sampai tak sampai Tuhan nombor dua. Tapi kita dah buat apa yang patut kita buat. Macam kita lah, tuan-tuan tengok kat dunia. Kalau adik-beradik kita kaya, boleh tak kita bergantung dengan dia? Bolehlah sehari dua. Tapi lama-kelamaan, kita mengakui bahawa kita sini kena kaya. Kalau kita ada adik-beradik kaya, tuan-tuan nak tumpang dia lama mana? Apa Ustaz, saya tak payah kerja, ayah saya kaya, mak ayah adik-beradik kaya, kakak ipar kaya, abang ipar kaya. Tuan-tuan rutin atau kita lihat, kebiasaan kat dunia ni, walaupun dia adik-beradik kaya, tak boleh tumpang sepenuhnya. Tumpang makan tengah hari boleh lah. Nak suruh dia semua sponsor kita, tak mungkin. Tak semudah tu. Sebab manusia dia ada hari dia kedekut. Ada hari dia berkira. Memang ada hari dia pemurah. Tuan-tuan tengok. Sebab tu Nabi SAW menyebut. Qad yabkhulul mu'min. Kadang-kadang orang beriman kedekut. Di sebalik kita dah bagus. Baik. Ada waktu kita akan rasa lebih kedekut daripada yang lain. Kadang-kadang kedekut dengan suami kedekut. Yang kata orang lain. Kadang-kadang ada waktu dia. Ada waktu kita kedekut dengan bini kita. Berkira, awak ni asyik pakai duit saya je. Dia ada waktu kedekut dia. Ada waktu kita kedekut dengan even mak ayah kita. Sebab itulah dia punya, kita katakan, naik turunnya iman kita. Walaupun kita kenal ni pemurah, ada waktu dia kedekut. Ada waktu. Ini yang disebut oleh Rasul Nabi SAW. Qad yabkhulul mu'min. Kadang-kadang orang beriman boleh kedekut. Kadang-kadang dia boleh kedekut. Dia boleh rasa tak nak bagi. Sebab tu hari ni kita rasa nak bagi RM10. Esok nak bagi RM5 je. Lusa tak nak bagi. Kan semalam dah bagi. Lihat kedekut kita datang. Walau yang kita bagi tu untuk kita bukan untuk orang lain. Allah nak uji sifat tadi. Kalau memang kita nampak setiap yang kita berikan itu untuk kita, tak ada orang kedekut atas dunia. Tapi Allah jadikan ujiannya kita nampak orang ni orang tu. Asbab untuk kita beri sedekah untuk diri kita sendiri. Tapi dia tengok orang tu kita macam serabut. Tak nak bagi, dia tak nak bagi. Walau kita lupa kita telah kedekut untuk diri kita sendiri. Katakan saya dah bagi semalam. Minggu lepas dah bagi. Tahun lepas dah bagi. Lihat bagaimana kita dihijab. Untuk melihat manfaat sedekah itu kembali pada kita. Kita ingat bahawa sedekah tu untung orang tu. Bukan. Sedekah ni dia untung kita dulu sebelum untung orang tu.
Orang tu yang terima sedekah kita, dia untung sikit je. Kita untung banyak. Tentang ramai mana orang sanggup melabur kerana untung banyak. Walau terpaksa dia hand over, beri duit itu sejumlah besar pada orang yang akan running dia punya pelaburan. Tapi bila dia yakin dia akan dapat untung banyak, dia tak kisah. Ambil lah. Kau nak untung berapa banyak, ambil. Saya tahu saya untung lagi banyak. Sampai mana orang simpan duit dalam bank bilion. Yang buat investment kat sekian bilion. Kenapa? Dia tahu untung pulangan dia banyak. Kata sedekah pulangan lebih banyak pada pelaburan kita kat dunia tu. Tapi kita dihijab untuk melihat kebaikan sedekah. Kita cuma nampak orang ni dapat. Kita rasa macam kita tak untung. Maka demikian ujian. Maksud daripada contoh tadi, supaya kita tahu, kalau kita kata saya akhirat tunggu syafaat sebab apa anak saya ulama, ayah saya tok guru. Jangan harap. Kalau dapat Alhamdulillah, tapi jangan harap. Baik kita gunakan peluang hidup, peluang sihat, peluang ada masa untuk perbanyakkan ibadah. Sebab tu ada seorang ulama, dia terus berpuasa, dia terus tahajud. Lalu orang bertanya kepadanya, kenapa kamu masih berpuasa sedangkan kamu dah tua? Bertahajud lagi walau kamu dah tua. Maksudnya, kesian sikitlah diri kamu tu. Dah tua dah. Lalu dia kata, kalau aku tak puasa, siapa yang akan puasa untuk aku? Bila aku mati nanti. Kalau aku tidak qiyamul lail, siapa yang akan qiyamul lail untuk aku bila aku mati nanti? Kalau aku tak buat sekian-sekian kebaikan, siapa nak buat untuk kita? Kita, kalau adalah tinggal puasa lah. Kalau kita pergi pada hukum fiqh, orang hidup boleh ganti puasa untuk kita. Kita kalau tertinggal puasa, kita mati. Waris kita ada dua pilihan, sama ada bayar fidyah untuk kita atau puasa untuk kita. Tapi soalannya, sanggupkah orang puasa untuk kita? Sanggup tak sanggup? Kata tak payah tengok jauh. Bila kita pergi ke kubur-kubur kita, kubur-kubur orang yang kita kenali. Lihat kubur ini sesudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mula-mula kemas dia kubur ni. Namanya, nisannya, lama-lama untuk akhir nama pun tanggal. Tinggal 2 batu nisan. Akhirnya 1 je batu nisan tinggal. Yang belah kaki tu dah hilang. Kata tengok kubur-kubur lama, pergi kubur lama. Sebagai satu contoh itulah kubur kita nanti. Last kali dua-dua nampak batu nisan hilang. Seperti tempat ni dah bukan lagi kubur. Maksudnya lihat bagaimana orang-orang hidup akan tinggalkan kita. Lepas tu jangan harap sangat syafaat orang tu, syafaat kita sendiri buat. Kita bersungguh-sungguh dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana kebatilan penyembahan berhala tadi. Mereka bukan sahaja tidak memiliki sesuatu, tidak dapat membantu sesuatu, dan tidak pernah ada sedikit pun kuasa berkongsi dengan Tuhan. Tidak pernah juga mereka membantu Tuhan. Tak pernah. Ini berhala. Dan mereka tidak boleh memiliki syafaat. Bukan Allah Ta'ala menceritakan nanti kelak hari kiamat, bila Allah wahyukan siapa yang memberi syafaat. Ketika hati manusia dan makhluknya terdiam kerana ketakutan, kemudian barulah mereka ketahui yang dapat memberi syafaat itu cumalah yang beriman. Syarat pemberi syafaat beriman, dan penerima syafaat juga beriman. Maka berputus asalah orang kafir. Yang saya katakan 2 keadaan, orang kafir berputus asa. Pertama, ketika mana diisyaratkan syafaat untuk siapa. Yang kedua, ketika mana masuk neraka dan dikeluarkan satu persatu orang beriman. Lalu mereka tinggal, mereka hanya yang tinggal dalam neraka. Lalu mereka berkata sebagaimana Allah sebut, Rubama yawaddul ladhina kafaru law kanu muslimin. Berangan-anganlah orang kafir ketika itu, kalau kami dahulu di dunia orang Islam. Kalau dulu kami Islam, taklah kami kekal dalam neraka. Sebab mereka menyangka bahawa bila mereka masuk neraka akan sampai masa mereka keluar juga. Syakir kata Allah tidak. Kita dah sebut semalam, orang kafir ni bukan sekadar mereka kekal dalam neraka. Bahkan tidak akan diringankan azab mereka. Tidak akan diterima syafaat daripada siapa pun. Hatta daripada ayah, daripada mak, tak ada. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim ingin memberi syafaat kepada ayahnya, maka Allah mengubah ayahnya sehingga tidak dikenali oleh Nabi Allah Ibrahim. Untuk tidak diizinkan dia memberi syafaat. Kata ini Nabi cuba nak beri syafaat pada ayah. Tak boleh. Ini status ulul azmi. Maka bagaimana kita? Status apa kita? Supaya kita tahu bahawa peluang yang Allah berikan kepada kita untuk bersungguh dalam ketaatan dan ibadat kepada Allah. Jadi inilah dia jawapan-jawapan Allah. Sebahagian jawapan yang kita akan baca lagi jawapan yang menunjukkan bahawa
berhala-berhala ini tidak layak pun disifatkan sebagai Tuhan. Tak ada apa, tak ada sebab apa. Melainkan mereka mempertahankan apa yang disebut sebagai ego dan kesombongan mereka. Sombong yang melampau. Dek sombong mereka mula buat secara ganas. Kalau mereka tak mampu untuk ubah atau tidak mampu menyampaikan apa pun kebaikan daripada agama berhala ini, lalu mereka gunakan kekerasan. Sebagaimana berlaku di India hari ini. Mereka serang semua agama selain daripada Hindu. Baru-baru ni mereka robohkan satu masjid di Uttar Pradesh atau Pradesh, yang tempat di mana Masjid Babri ada. Sebuah lagi masjid dirobohkan. Kemudian beberapa hari lepas mereka buat serangan besar-besaran ke gereja-gereja. Sebab mereka tak ada uslub dakwah. Kerana mereka menyembah berhala, yang jelas mereka tahu mereka tak kuat berhujah bahawa itu Tuhan. Akhirnya mereka gunakan kekerasan. Atas nama Hindu ini telah diprotek oleh kerajaan Modi, lalu mereka serang semua. Orang Islam kena serang masjid-masjidnya. Gereja juga kena serang. Orang Kristian juga kena serang. Lain pada mereka cuba buat cara keganasan. Terlalu ganas sebab mereka tak boleh berhujah. Nak hujah macam mana? Nak kata berhala itu Tuhan macam mana? Tak boleh nak kata. Akhirnya menggunakan kekerasan. Lalu mendakwa dengan dakwaan-dakwaan khurafat yang macam-macam. Atas nama membesarkan jalan, mereka roboh masjid baru-baru ni. Sebelum ini atas dakwa kononnya berhala mereka dilahirkan di situ, lalu mereka robohkan lagi masjid. Dan bila mereka dakwa tanah ini tanah kerajaan, mereka roboh lagi masjid. Mereka cari 1001 alasan untuk robohkan masjid. Supaya agama berhala mereka kuat. Mereka tidak boleh kuat berhujah kerana tidak ada hujah. Tapi dengan kekuasaan mereka. Sebab agama berhala menghadapi ancaman pupus begitu ketara. Sebab tidak ada logik mereka boleh bawa. Bahkan kita baca dalam, kita katakan laporan daripada PBB tentang agama yang meningkat dan menurun. Yang meningkat naik Islam dan Kristian naik. Ini meningkat naik. Kerja rapat antara satu. Yang menurun ialah agama berhala. Dia menurun. Dia tak naik. Dia tak naik kerana ada orang memeluk agama berhala. Dia tak naik cara tu. Lalu mereka mula menggunakan cara yang keras. Yang mereka buat. Yang hari ini negara berhala terbesar ialah India. Ini berhala terbesar atau negara penyembah berhala terbesar. Lalu mereka menggunakan segala kekerasan yang mereka ada untuk menafikan kewujudan agama lain. Ketika negara Islam beri hak pada mereka, ini negara Imerik. Tak tahu Imerik? Ini kerajaan mereka sponsor buat rumah berhala. Kerana ramainya pekerja India di sana. Pekerja India di Imerik hampir 2 juta orang. Mereka buat rumah berhala. Walaupun dia kritik keras. Patutnya rumah berhala dia buat sendirilah. Tak ni, kerajaan Imerik sponsor. Buat rumah berhala terbesar. Ketika mana kerajaan India meruntuhkan masjid. Ya, kalau kita nak toleransi. Kerana Islam tidak takut ancaman agama berhala. Kerana agama ini tidak ada hujahnya. Dan tahu akan jatuh satu persatu. Tapi mereka takut tentang ancaman Islam. Kerana kebenaran yang ada padanya, akhirnya mereka memusuhi. Walaupun mereka paling banyak mengambil manfaat daripada negara Islam. Maka ini kita kena tahu kesudahan setiap agama berhala yang akan hancur dengan sendirinya. Dan akan lemah dengan sendirinya. Kerana tiada hujah untuk mempertuhankan berhala yang mereka cipta dengan tangan mereka. Tidak ada hujah. Melainkan keegoan dan kesombongan dan kuasa yang masih ada yang Allah uji mereka pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.